Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Norosma Othman kerana memberi peluang kepada saya dan rakan-rakan ahli kumpulan untuk membentangkan hasil tugasan kumpulan pada hari ini. Seterusnya, tajuk kritikan artikel pada kumpulan kami ialah pembelajaran teradun sebagai pendekatan alternatif dalam era pasca pandemik di institusi pengajian tinggi. Di samping itu, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Saya Nur Zulaika Iliana binti Muhammad Zainal. Seterusnya, Muhammad Izman Azmir bin Ahmad Zun. Seterusnya, Muhammad Firdaus bin Ismail. Dan Saiful Amiruddin bin Abdul Hakim. Berikut adalah maklumat artikel. Artikel ini bertajuk Pembelajaran Teradun sebagai Pendekatan Alternatif dalam Era Pasca Pandemik di Institusi Pengajian Tinggi telah ditulis oleh Suganti Ilangoff dan Khairul Azhar Jamaluddin dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Malaysia. Artikel ini telah diterima pada 15 September 2022 dan diterbitkan pada 1 Oktober 2022 dalam Jurnal Dunia Pendidikan Volume 4 Bab 1 muka surat 187 sehingga 198. Apakah idea-idea utama yang terkandung dan menarik perhatian anda dalam artikel ini? Menerusi penulisan artikel ini, pengkaji merasakan bahawa pembelajaran teradun merupakan alternatif yang dilihat berkesan selepas berlakunya pandemik. Hal ini kerana kehadiran wabak COVID-19 telah mengubah gaya kehidupan manusia secara drastik, khususnya menerusi dunia pendidikan. Selepas pengisytiharan Sekatan Pergerakan, maka seluruh institusi pendidikan telah mengubah haluan proses pembelajaran yang dulunya dilaksanakan secara konvensional kepada pembelajaran di atas talian. Pembelajaran teradun blended learning merupakan strategi kaedah pembelajaran yang menghimpunkan dua teknik pengajaran iaitu secara bersemuka dan di atas talian. Kemudiannya menggunakan saluran yang bersesuaian dalam menghasilkan sistem PDP yang berkualiti. Justru itu, pengkaji telah mempersembahkan beberapa pandangan dan sumbangan idea, antaranya model pembelajaran teradun, implementasi dan keperluan perubahan kurikulum. Akhir sekali, ujahan mengenai model pembelajaran teradun benar-benar menarik perhatian kami dan memberikan gambaran positif bagi tujuan kelangsungan sistem pendidikan yang lebih efektif selepas berlakunya pandemik. Saya Muhammad Izman Amir bin Ahmad Zun dan saya akan meneruskan pembentangan tugasan kritikan artikel soalan kedua. Adakah terdapat sebarang idea baru dalam artikel ini? Bolehkah informasi dalam artikel ini boleh digunakan secara praktikal? Jelaskan. Baiklah, menerusi penganalisan pembacaan, pengkaji telah memperlihatkan beberapa cetusan idea baru, antaranya bergabungkan kaedah pembelajaran teradun sejajar dengan teknologi terkini. Contohnya, pengkaji menyatakan bahawa pembelajaran teradun boleh digabungkan bersama aplikasi augmented reality (AR), iaitu suatu kombinasi mudah antara dunia nyata dan alam maya. Bukan itu sahaja, pengkaji turut menyatakan idea berkaitan dengan model gamifikasi teradun yang dilihat berpotensi tinggi bagi pendekatan pedagogi era baharu. Secara analoginya, penulisan ini mampu dilihat memberikan impak yang besar di dalam dunia pendidikan. Kami begitu teruja apabila pengkaji berkongsikan mengenai model pembelajaran teradun. Manakala tidak, setiap model itu mampu membantu guru-guru dalam menjalankan proses PDP yang lebih produktif. Bukan itu sahaja, para guru juga boleh merencanakan setiap aktiviti pembelajaran yang mempunyai pelbagai variasi. Selain itu, pembelajaran teradun ini juga bersifat praktikal apabila ianya merupakan suatu usaha dalam memaksimalkan pengetahuan, pemahaman dan kemahiran. Pembelajaran teradun ini juga merupakan pendekatan yang berpusatkan pelajar di mana mereka boleh mengawal sendiri kadar pembelajaran mereka dengan menggunakan pelbagai teknologi di atas talian. Justru itu, penulisan artikel ini boleh dijadikan sebagai rujukan dan panduan kepada para guru dalam melaksanakan kaedah pembelajaran teradun dalam era pasca pandemik ini. Terima kasih kepada saudara Izman. Nama saya Muhammad Firdaus Ismail. Untuk kritikan yang ketiga adalah, adakah anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan segala intipati utama pembincangan dalam artikel ini? Kami bersetuju terhadap apa yang telah diterjemahkan oleh pengkaji melalui penulisannya yang bertajuk Pembelajaran Teradun sebagai Pendekatan Alternatif dalam Era Pasca Pandemik. Kami merasakan bahawa pembelajaran teradun membawa kepada anjakan paradigma menerusi sistem pendidikan dan menepati pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Artikel ini juga telah menunjukkan bahawa pembelajaran teradun merupakan perkara yang sesuai untuk digunakan sama ada di era pandemik atau pasca pandemik. Tambahan pula, penulisan ini menjadikan para guru lebih cakna dan tidak hanya tertumpu kepada kaedah pembelajaran di atas talian semata-mata. Melihat kepada model pembelajaran teradun,
Ianya jelas mampu memberikan nafas baru di dalam proses PDP serta kewujudan teknologi jalur lebar akan meningkatkan pembelajaran online dengan menggunakan siang video, teknik animasi yang menarik minat pelajar supaya tidak ketinggalan dalam era teknologi maklumat ini. Baiklah, berkaitan dengan penyampaian idea di dalam artikel tersebut, di mana artikel ini dapat difahami dengan jelas dan mudah apabila pengkaji berjaya menguraikan setiap dapatan kajian secara tersusun dan sistematik. Bahkan penggunaan bahasanya juga adalah bahasa yang mudah untuk difahami walaupun terdapat beberapa kesalahan-kesalahan kecil ejaan. Okey, dan penyusunan setiap data dan maklumat mempunyai kesinambungannya di antara satu dengan yang lain, dan pengkaji juga berjaya memberikan pembuktian menerusi kajian-kajian terdahulu untuk dijadikan sebagai sumber data sokongan. Akhir sekali, penulisan artikel ini berjaya dihasilkan secara konsisten apabila dilihat tidak tersasar jauh dari objektif kajian dan berjaya untuk mencapai objektif yang telah pun ditetapkan. Akhir sekali, berdasarkan kepada cadangan untuk mengembangkan idea dalam artikel ini, apa yang saya lihat bahawa pengkaji seharusnya menyatakan kelemahan dan bagaimana cara untuk mengatasi kelemahan itu. Terutamanya bagi membantu para guru dalam menjalankan proses PDP dengan melaksanakan konsep pembelajaran teradun. Mungkin kajian ini dilihat tidak mampu untuk dijadikan sebagai suatu keputusan penilaian keberkesanan bila mana ianya diterjemahkan secara kaedah perpustakaan hanya berdasarkan kepada data-data terdahulu yang dikumpulkan. Jadi untuk cadangan akan datang mungkin pengkaji dapat melaksanakan penulisan sebegini dan melibatkan kehadiran responden khususnya untuk melihat sama ada pembelajaran teradun ini berkesan atau sebaliknya. Maka dengan itu, kewujudan responden juga berkemampuan untuk melihat persepsi pandangan para guru dan pelajar terhadap kaedah pembelajaran teradun ini. Sekian, terima kasih.